Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Al-Bakri yang turut memuat naik gambar kenangan bersama dengan Allahyarham Tan Sri Harusani di laman Instagramnya. Dan kalau kita sudah mendapatkan Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri di talian ketika ini. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri sebentar tadi memuat naik sekeping gambar antara Datuk Seri dengan Allahyarham Tan Sri Harusani. Dan dalam ruangan caption itu menyatakan Datuk Seri sering jika ada kesempatan ke negeri Perak mesti akan berjumpa dengan Tan Sri Harusani. Adakah ini satu perkara yang sering dilakukan, berkongsi, dan apakah perkara yang sebenarnya dibincangkan kalau Datuk Seri berkunjung melawat Tan Sri Harusani? Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Angka dan juga kawan-kawan sidang penonton yang saya kasihi sekalian. Saya lafazkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Sesungguhnya kematian para ulama ini adalah satu perkara yang amat kita rasa sedih dan kita rasa ini adalah perkara yang menjadi hal yang semua akan tersentak dan berduka cita. Maka benarlah kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apabila matinya seorang alim, maka dipatahkan tombok kekuatan Islam dan tak mungkin dapat digantinya kecuali yang benar-benar layak. Kerana kematian para ulama ini merupakan musibah dan bertambahnya musibah bila kematian mereka secara berturut-turut lepas seorang demi seorang meninggalkan kita. Kadang-kadang hanya dalam 1 tahun atau dalam masa yang dekat, kita tengok ramai tokoh yang telah dipanggil ke hadrat ilahi. Lebih bahaya daripada itu apabila umat dari sudut maknawinya dengan perginya para ulama, mereka kekal dalam keadaan jahil dan sebahagian mengambil tempat ulama, memakai pakaian-pakaian ulama, menggunakan gelaran ulama, tetapi tanpa disandarkan kepada ilmu, petunjuk dan kitab yang bercahaya. Apabila mereka berfatwa tanpa disandarkan ilmu, maka penghakiman dan cara yang mereka lakukan adalah menyimpan daripada asas kebenaran. Sejujurnya, Tan Sri Almarhum yang saya kenali sejak mungkin lebih 20 tahun yang lalu secara dekat, merupakan salah seorang ulama Rabbani yang amat hebat, membentuk ilmu dan akhlak kepribadian serta hubungan dengan Allah. Saya petik firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 79, "Walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun." Dan tetapi sepatutnya ia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin yang menyembah Allah dengan ilmu dan beramal dengan sesempurnanya. Kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab itu dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Apabila kita sebut ulama Rabbani, dia mengetahui dan beramal. Beramal dan ikhlas. Ikhlas kemudian benar. Benar kemudian sabar, yakni tetap dan istiqamah. Atas kebenaran mereka hidup dan atas kebenaran mereka, mereka sanggup mati. Kalau kita tengok pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fi Wada' Al-A'lam, tak syak lagi bahawa wujudnya para ulama yang amil, yang beramal menjadi guru dan pendakwah kepada ummah. Mereka adalah rahmat Allah dan nikmat kepada umat sejagat. Mereka menerangkan kebenaran, menolak kebatilan, menghilangkan syubhah, mentashihkan mafhum, memimpin tangan manusia ke lapangan Tuhan, menyeru ke arah kebaikan, cegah ke arah daripada kemungkaran, berkata benar sekalipun pahit, tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela dan balasan orang-orang yang zalim.
Benarlah firman Allah, allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Para nabi dan mereka yang mengikut jejak langkahnya sentiasa menyampaikan syariat. Hanya takut kepada Allah dan takut melanggar perintahnya, dan mereka tak takut kepada sesiapa pun kecuali Allah, dan cukuplah Allah menjadi penghitung. Kalaulah tanpa bintang di kalangan ulama, nescaya kejahilan menguasai kita semua dan ilmu akan sentiasa tidak berkembang. Kesesatan mengalahkan petunjuk. Ketika itu kegelapan kebatilan akan menuntut cahaya kebenaran dan tentera kebenaran menerima kekalahan ketika berhadapan sejumlah kejahatan. Apa yang berlaku kepada Tan Sri Harusani, saya menganggap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfauna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu ini akan dipikul oleh setiap zaman dan generasi yang adil sifatnya. Mereka akan membasmi penyelewengan yang melampau dan ajaran ahli batil di samping takwilan yang orang-orang yang jahil. Justru apa yang saya nak nyatakan di sini adalah apa yang kami sebutkan tadi, sebenarnya Tan Sri Harusani almarhum yang amat saya hormati mempunyai sifat-sifat yang kami katakan ulama Rabbani dan juga sebagai pewaris para nabi. Dan ketika mana kami berbincang banyak perkara tersentuh soal-soal hukum, soal-soal berkenaan dengan masyarakat, kenegaraan dan juga apa yang sepatutnya kita semua pandu masyarakat ke arah kebaikan. Saya merasa cukup terkesan apabila bertemu dengan Tan Sri Harusani. Banyak info-info yang baik yang sama-sama saya junjung dan saya ikut, saya boleh jadikannya sebagai pedoman tak kala pandangan dan idea yang tuntas dikemukakan, terutamanya dalam isu-isu semasa, kerana pengalamannya yang lama dan tajribatul hayah, khibrah dengan pergaulan para ulama sebelum daripada kita semua yang sempat beliau bersama-sama sudah tentu mematangkan beliau, dan ini sebagai hikmah yang mungkin banyak kita boleh pelajari dan kita ambil. Sebab kata al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah itu barang kehilangan orang yang beriman. Di mana seseorang itu mendapatinya, maka dia berhak untuk dia mengambilnya. Justru saya tak kata wala uzaki ahadan illallah. Saya tidak puji seseorang semata-mata kecuali Allah, dan saya tak katalah kepada Tan Sri Harusani kecuali apa yang dia ajar kepada kita, menyatakan bahawa beliau seorang yang baik, seorang yang ikhlas, seorang yang sabar, seorang yang beramal, seorang yang berani mengatakan kebenaran walaupun sekalipun pahit, seorang yang mempunyai pemikiran yang tuntas, dan seorang yang banyak meraihkan situasi dan suasana serta maslahah. Fajazakumullah khairal jazak. Mudah-mudahan Allah tempatkan Tan Sri almarhum bersama dengan para nabi, syuhada, salihin pada hari akhirat kelak, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ulaika allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Datuk Sri, kita memahami bahawa individu seperti Allahyarham Tan Sri Harusani ini seorang ulama sejati, ulama Rabbani ini, pemergiannya sangat meninggalkan kesan terhadap diri kita. Lebih-lebih lagi apabila kita bermaklum tidak dinafikan kematian itu sudah pasti, tetapi hakikat kebenaran bahawa Allahyarham Tan Sri Harusani meninggalkan kita kerana wabak COVID-19 ini sangat memberikan kesan dan juga satu tamparan realiti sebenar keadaan kita ketika ini. Dan Datuk Sri Doktor juga pernah diuji dengan wabak COVID-19 ini.
bagaimana pentingnya ataupun kita boleh saling mengingati, bagaimana golongan agamawan, ilmuwan di sana, di luar sana boleh memainkan peranan untuk terus memperingati, mengingatkan, menasihat masyarakat di luar sana bahawa wabak ini benar dan ianya telah meragut nyawa seorang individu ulama rabbani seperti Allahyarham Tan Sri Harusani. Saya sejujurnya menyatakan firman Allah Ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Mafhumnya, takutlah kamu fitnah yang tidak terkena hanya kepada di kalangan orang zalim di kalangan kamu. Para ulama bila menafsirkan makna fitnah iaitu sebarang bentuk ujian yang Allah kenakan kepada satu-satu ummah atau manusia yang sifatnya bukan hanya dengan sebab orang itu salah, tapi bila terkena dia mengumumkan kepada keseluruhannya. Salah satunya adalah melalui ujian berkenaan dengan pandemik COVID-19 ini. Senaraian yang saya dapati dan maklumat sedikit yang saya dapati, memang ramai di kalangan ulama juga yang dikenakan ataupun terkena musibah COVID-19 dan ada yang meninggal dunia. Termasuk di kalangan ulama di Jordan dan juga di tempat-tempat lain. Dan hari ini kita dengar Tan Sri. Kita nyatakan bahawa masalah tentang penyakit COVID-19 ini bila mana dia datang, dia akan menambahkan lagi penyakit-penyakit yang lain yang memungkinkan seseorang sampai kepada tahap menerima kematian. Justru bila kita lihat di hadapan kita dan real fakta seperti itu, maka sewajarnya para ulama saling beringat-ingatan dan saling memberi pesan-pesanan kepada seluruh umat bahawa apa yang telah diputuskan oleh Muzakarah Fatwa Kebangsaan sebagai contoh, begitu juga apa yang telah kita dapati daripada pertanyaan kepada institusi fatwa dan badan fatwa dunia seperti Majma' Al-Fiqh Al-Islami, seperti Dar Ifta' Al-Misriyah, seperti Syekhul Azhar sendiri melalui Majlis Syuyukh Al-Azhar yang telah menghantar surat kepada kami bila kami tanya, termasuklah Syekh Abdullah bin Bayyah, semuanya sekata dan senada bahawa isu pandemik COVID-19 ini adalah satu isu yang perlu ditangani dengan sebaik mungkin oleh umat Islam, di mana pandangan seperti pakar-pakar atau ahli ikhtisas, kalau tempat kita Kementerian Kesihatan Malaysia, begitu juga dengan mereka yang berkeahlian tinggi dalam hal seperti ini dengan pengetahuan yang mendalam, alangkah baiknya apabila kita mengambil pandangan tersebut berdasarkan firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kamu tanya kepada mereka yang mengetahui kalau kamu tidak mengetahui. Justru saya nasihatkan pada diri saya dan juga kepada seluruh rakyat mengambil iktibar daripada apa yang berlaku dan kematian demi kematian yang kita tahu dari sehari ke sehari. Begitu juga peningkatan kes menginsafkan kita, menjadikan kita benar-benar menghayati dan benar-benar memahami apa yang situasi berlaku sekarang ini. Apa yang diusahakan oleh kerajaan Malaysia melalui KKM, melalui MKN, sebenarnya adalah semata-mata untuk memaslahatkan rakyat dengan keselamatan yang baik. Sebarang tindakan-tindakan termasuk dalam khusus keagamaan berdasarkan kepada maslahat dan maqasid syariah. Kerana kita berpegang dengan apa yang dinyatakan tasarruful imam ala ra'iyati manutum bil maslahah. Sebarang tindakan pemerintah terhadap rakyat mesti diikat dengan maslahah. Justru sekali lagi saya menginsafi dan mengajak kita semua sama-sama menjaga SOP
sama-sama bervaksin apabila sampai masa dan kita diminta untuk bervaksin. Tujuannya tak lain tak bukan kita lindung diri kita, saat yang sama kita lindung orang-orang yang lain juga, rakan taulang, bahkan keluarga yang akrab dengan kita. Datuk Seri, hakikat bahawa pemergian Allahyarham Tan Sri Dr. Harusani Zakariah yang disahkan positif COVID-19 ini satu perkara yang fakta yang tidak dapat kita nafikan bahawa wabak itu benar, tetapi dalam masa sama juga peranan ilmuwan dan juga agamawan untuk menjelaskan dari sudut agama berkenaan dengan wabak ini, berkenaan dengan usaha untuk kita melindungi diri juga penting, dan peranan agama itu tidak dapat kita nafikan memainkan peranan ataupun sedikit sebanyak membantu membentuk sebuah masyarakat. Tetapi dalam masa sama kalau kita lihat sepanjang Allahyarham Tan Sri Harusani berkhidmat, beliau telah menjawat pelbagai jawatan daripada sebagai kadi di Jabatan Agama Pulau Pinang, kemudian sebagai mufti Perak, sejarah yang cukup panjang, tetapi lebih 3 dekad itu pelbagai sumbangan yang telah diberikan. Bagaimana Datuk Seri melihat perkembangan Islam di negara kita ini sepanjang lebih 3 dekad dengan mengambil kira peranan signifikan peranan Allahyarham sejak 1985 sehingga kini? Saya sebenarnya mengakui peranan yang dimainkan oleh Tan Sri almarhum, dan 3 dekad bukanlah satu masa yang pendek, lama mereka telah bersama dalam arena kefatwaan dan ilmu Islam ini. Buah fikiran beliau juga membentuk beberapa cadangan-cadangan yang baik yang diterima pakai. Bahkan kalau kita lihat dalam situasi fatwa di Malaysia yang adanya muzakarah yang dibincangkan pelbagai isu, pandangan-pandangan Tan Sri dan juga sebahagian para mufti begitu tuntas yang banyak memandu kerajaan dalam membuat satu-satu hukum. Sebagai contoh, tahun lepas sahaja kita buat kali pertama dalam sejarah membincangkan dan mengadakan mesyuarat fatwa lebih daripada 11 kali. 11 kali. Biasanya 2 kali atau 3 kali setahun. Paling banyak 4. Ini menunjukkan bahawa kerajaan akan mengambil pandangan daripada para mufti, para ulama cendekiawan dan akan mengikut pandangan-pandangan yang tuntas seperti itu. Bahkan saya sendiri telah membentangkan dalam mesyuarat kabinet beberapa kali pandangan-pandangan yang diterima pakai oleh kerajaan Malaysia. Jadi peranan yang dimainkan oleh Tan Sri, oleh Ashabus Samahah, para mufti, oleh agamawan ini tidak syak lagi, amat membantu dan amat menyokong apa yang akan diambil sebagai satu pedoman oleh pihak kerajaan dari semasa ke semasa. Jadinya, bila mana kita melihat oleh kerana Tan Sri cukup berpengalaman dan lama, sudah barang tentu banyak idea-idea, buah fikiran yang kita terima dan kita ambil, juga pandangan-pandangan serta pendapat-pendapat yang tuntas dan baik yang memungkinkan kita mengemukakan solusi atau jawapan serta mengambil tindakan dalam apa-apa yang kita lakukan dari semasa ke semasa. Saya menyatakan bahawa apa yang diusahakan serta apa yang dilakukan oleh Tan Sri amat-amat baik dan saya amat-amat menghargai mewakili kerajaan Malaysia di bawah kementerian saya, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Kami merakamkan ucapan takziah secara langsung dan merasa amat duka cita atas pemergian almarhum. Semoga sebuah ketabahanlah yang menghiasi keluarga almarhum.
bahkan kepada ummah sekaliannya, kerana pemergian yang kita tak sangka begitu pantas dengan apa yang kita dengar pada hari ini. Datuk Seri, kita mengenali Allahyarham sebagai seorang yang banyak menyuarakan pendapat dan juga dalam masa sama peranannya sebagai ulama itu banyak meredakan ketegangan, terutama yang melibatkan isu-isu sensitif. Pada pandangan ataupun pendapat Tan Sri, bagaimana keupayaan ulama seperti Allahyarham ini perlu ada dalam ilmuan agama, terutama dalam menguruskan pertembungan ideologi yang mungkin boleh menimbulkan kekhawatiran dalam kalangan masyarakat Islam? Ya, yang pertama sekali, apa yang kita sedang bentuk sekarang ini dengan memperkasakan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, juga kepada agamawan, para mufti, yang kita sentiasa mengambil berat dan prihatin pandangan-pandangan mereka, buah fikiran mereka. Dan Alhamdulillah, sebagaimana yang saya nyatakan, hadis Nabi menyebut, La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq. Sentiasalah umatku ini akan ada satu puak yang mana ia sentiasa menzahirkan kebenaran. Jadinya inilah Islam yang sifatnya selepas daripada satu generasi akan datang generasi yang lain. Mungkin suasana yang berbeza, keadaan yang berbeza, uslub yang berbeza, tetapi matlamatnya tetap sama. Dia akan mengikut yang dipedomankan oleh manhaj Rabbani, mengikut Hadiyun Nabawi, mengikut Kitabullah dan mengikut apa yang sepatutnya dilakukan oleh ummah sejagat. Jadi saya menganggap apa yang ditinggalkan oleh Tan Sri juga merupakan satu tanggungjawab kepada kita semua untuk sama-sama menzahirkan kebenaran dan menyampaikannya dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan, di samping kita sentiasa bertaut dan bekerjasama supaya para ulama dalam masalah-masalah yang hakiki dan besar bersifat satu nada dan senada. Sebagaimana kaedah menyebut, nata'awanu fi mattafaqna alaih wa yahzuru ba'duna fi makhtalafna fih. Perkara yang menjadi sepakat hendaklah kita bersatu padu. Perkara yang menjadi khilaf, kecil-kecilan masalah cabangan, maka bolehlah kita menguzurkan. Maknanya masing-masing dengan pandangan-pandangan seperti mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, maka semuanya untuk istihad menuju kepada Allah, yang itu diizinkan. Tetapi masalah asas seperti ajaran yang sesat menyeleweng, maka itu tidak boleh untuk kita bertelingkah antara satu sama lain. Keduanya, kita perlu mengenali di mana fiqh aulawiyah, fikih keutamaan. Apakah yang sepatutnya kita dahulukan dan apakah sepatutnya menjadi yang kedua atau yang ketiga. Ini semua berdasarkan pengamatan, berdasarkan tajribah atau pengalaman yang panjang, maka di situ juga akan diambil kira tak kala satu-satu keputusan yang akan dikemukakan. Justru sekali lagi saya nyatakan bahawa jasa yang dimainkan oleh Tan Sri almarhum adalah amat-amat besar. Saya ucapkan jazakallahu khairal jazak. Datuk Sri, kita memahami bahawa seseorang individu seperti sosok seperti Allahyarham Tan Sri Arusani ini banyak membentuk kepribadian ataupun sudut pandang anak muridnya, terutama sekali sebagai seorang yang cukup berpengalaman, ilmuwan yang sering menitipkan nasihat. Mungkin ada sedikit nasihat yang pernah diberikan kepada Datuk Sri sendiri sebagai memori. Apa pesanan ataupun ilmu yang pernah dikongsikan Allahyarham kepada Datuk Sri? Saya melihat apa yang dari segi gerak
kerjanya atau cakapannya itu sebahagian daripada nasihat kepada saya sendiri. Pertamanya, keberanian dalam mengutarakan pandangan-pandangan. Keduanya, beliau banyak berterus terang. Dan dalam keadaan seperti ini, kita akan tengok sedikit sebanyak seolah-olah nampak pertembungan dengan orang itu, dengan orang ini. Perkara seperti ini adalah baik. Tak kala dia mengemukakan pandangan, kerana kadang-kadang pandangan yang dikemukakan itu menyebabkan sebahagian daripada tindakan-tindakan yang hendak dilakukan akan i'adatun nazar atau dilihat semula. Persoalan seperti inilah yang kadang-kali saya merasakan cukup baik orang sepertinya apabila kita akan melihat dari sudut-sudut yang lain pula yang sudah tentu apabila dapat sama-sama kita gabungkan pandangan tersebut, akhirnya satu solusi yang terbaik yang memungkinkan satu-satu pandangan atau pendapat serta tindakan untuk dilakukannya. Jadi itu antara yang saya lihat sama ada di Dada Akhbar atau secara langsung dalam seminar, dalam pandangan-pandangan yang saya bersama dengannya, dan saya amat-amat menghormatinya dan banyak mempelajari dari sudut pandangnya. Mudah-mudahan ia memberi kebaikan kepada kita generasi yang kemudian ini. InsyaAllah. Terima kasih Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, berkongsi ilmu ataupun pesanan yang pernah Datuk Seri dapat daripada Allahyarham Tan Sri Harusani. Baik, terima kasih Datuk Seri di atas perkongsian itu tadi.